Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang buat analisa untuk PGBP USD. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Hari ini adalah hari Minggu, jadi kita akan buat analisa untuk PGU ini untuk mingguan. Untuk mingguan 28 Disember sampai 8.5 sampai 1 ya. Sampai 1 Januari. Tapi pada minggu hadapan ini nampak gayanya macam market tak berapa menarik, sebab kalau kita tengok pada ramai pula orang ni. Okey, pada Forex Factory untuk minggu hadapan kebanyakannya adalah bank holiday. Banyakannya bank holiday hari Selasa baru ada sedikit. Okey. Tapi minggu ini banyak dia holiday bercuti lah. Memang mod bercuti, namun ada juga gerakan. Cuma mungkin liquidity tak berapa menarik. Maksud dia, jangkaan kita gerakan dia tak adalah terlalu ekstrim. Ada possibility besar juga akan berlaku sideway. Beberapa hal dia pun akan bergerak jugalah. Okey, jadi ini merupakan analisa mingguan untuk minggu hadapan. Jadi macam biasa apabila berkaitan tentang analisa mingguan, kita tengok weekly dahulu ya. Pada weekly kita tengok pada minggu lepas nampak gayanya GU meneruskan kenaikan dia. Kenaikan dia turun dulu, lepas tu dia tinggalkan shadow dan dia naik semula. Namun dia tidak dapat memecahkan high paling tertinggi pada minggu lepas. Dia belum dapat memecahkan high pada minggu lepas, iaitu high tertinggi kita ada di sinilah. Okey, baik. Di sini lebih kurang dekat-dekat je, tapi sebenarnya dia tak break lagi ya. Kalau kita tengok secara terperinci di daily, nampak dia tak break sedikit saja lagi sedikit saja lagi. Jadi di sini merupakan zon mambang kita mambang langit, di mana price ditahan tak boleh naik. Dan pada hari Jumaat kalau kita tengok dia membuat sedikit penurunan lah, rejection. Namun di daily kita melihat dia masih lagi bullish. Jadi jangkaan kita pada minggu ini saya merasakan ada possibility besar bahawa dia akan naik lagi. Kalau kita tengok pada monthly, monthly. Pada weekly dia telah pun breakout lah. Zone sideway dia. Zone sideway dia telah breakout dan sekarang dia berada dekat zone area sini Zone area sini telah pun di breakout. Sini telah pun di breakout pada minggu sebelumnya. Kalau tengok garisan yang saya tanda tu, maksudnya zone ini telah pun breakout, dan sekarang pada weekly ni kita melihat dia berada di zone, mungkin zone bebas terbang. Jadi saya jangkakan dia akan naik, dan kita ada satu zone weekly yang menarik untuk kita sell. Sama ada dia ambil dekat sini, dia sampai sini, ataupun dia akan meneruskan lagi kenaikan dia sampai ke sinilah. Ini zone sell kita lah. Okey, jadi kita tandakan dahulu. Ini untuk weekly. Jangkaan saya mungkin sekarang 35, 378, 378 ada 200 pip. Mungkin sampai, mungkin tak sampai. Nak kata sampai 40 ada 500 pip untuk weekly. Oleh kerana minggu depan ini saya rasa tak mungkin sampai lah 4 berapa tadi, 40 mungkin tak sampai, tapi mungkin boleh sampai sini lah, sini ada 140 lebih kurang daripada harga semasa sekarang ada 230. Mungkin boleh sampai Jadi jangkaan kita mungkin kita boleh cari buy dahulu
Cari buy ni tujuan dia adalah sebab kelihatan trend masih kuat untuk naik, tapi ada possibility juga dia akan membuat penurunan semula lah. Penurunan semula mungkin kita boleh agak dia mungkin boleh sampai ke sini lah. Sini paling minima 34. Jadi sekarang 35, ada 150 pip. Mungkin juga paling jauh dia boleh pergi adalah di sini ya. Ini adalah untuk weekly lah, ya. Okey, ini zone-zone weekly, mungkin boleh turun sampai sini ataupun sini. Sekarang ni saya rasa kita boleh fokus kepada buy dahulu. Ya, boleh fokus kepada buy dahulu sebab dia masih kuat lagi nak naik. Tapi harus berhati-hati pada minggu depan ini sebab market tak berapa nak menarik sangat bagi saya sebab bank banyak cuti. Jadi siapa yang trade tu hati-hati, dia boleh naik, dia boleh turun macam biasa. Dia sama je baik minggu ni ke, baik minggu depan ke, dia sama juga. Maksud dia boleh naik, dia boleh turun. Namun bagi saya dia lebih kepada nak menaik lah. Nak menaik sebab kekuatan menaik tu masih lagi wujud. Kita ada beberapa isu yang boleh menyebabkan GU ini naik walaupun tak berapa nak kukuh sebab market cuti. Mungkin Trump cuti juga ke apa ke, tapi tak mungkin ke Trump ni cuti. Lagi-lagi masa time nak cuti ni orang-orang sibuk nak berbelanja apa semua. Ini benda-benda begini boleh menyebabkan USD menjadi kukuh. Dan sekarang ini kalau tengok pada hari Jumaat, kalau tengok daily, memang daily kalau tengok dia naik, namun pada penghujung hari dia turun. Pada penghujung harinya dia turun. Saya rasa ini disebabkan oleh mungkin terdapat sedikit sentimen, iaitu sentimen yang saya katakan saya rasa dia berkaitan tentang COVID, tentang COVID, di mana COVID sekarang berada di dalam keadaan mutasi dan dia sedang merebak sekarang ini. Tapi berita tentang merebaknya COVID jenis baru ini nak kata isu sensasi sangat, nampak gayanya tak berapa sensasi tak berapa sensasi, di mana mungkin kita belum dengar lagi virus ini merebak dengan laju ke. Yang kita dengar dia boleh merebak kepada kanak-kanak dengan mudah je sekarang. Kalau kita nanti dengar dia merebak dengan laju, banyak orang kena jangkitan, jadi itu menyebabkan risk dalam market. Ini boleh menyebabkan GU ni terjun. Jadi kita jaga-jaga. Kalau ada dengar je berita tu nanti, tak kisah kalau dia terjun, masa tu kita boleh ikut CS tu, kita sell GU ni. Namun kenaikan GU pada minggu lepas dia lebih didorong kepada sentimen USD, iaitu tentang stimulus. Iaitu stimulus untuk USD ni belum lagi clear, sebab itu GU ni naik, walaupun naik perlahan-lahan. Sebab market pun cuti juga, sebab tu dia naik perlahan-lahan, tapi dia tetap naik juga. Dia didorong oleh isu tu dan juga isu virus di UK juga yang memberi kesan, di mana UK telah melakukan lockdown mungkin sampai Christmas pun sudah berlalu. Jadi isu-isu begini kita kena alert supaya kita lebih mudah untuk trade, lebih mudah untuk kita buat keputusan, lebih mudah untuk kita follow CS itu. Jadi saya jangkakan kita, macam saya sendiri, saya akan buy dahulu. Saya rasa saya akan buy dahulu. Kita tengok macam mana, adakah CS ni akan naik ke. Lepas kita buy, tengok macam mana. Kalau dia macam tak mahu pergi je, kita buy sampai kita buy. Jadi kita akan boleh tukar kepada sell. Kita cuba sell pula sebab dia nak turun. Jadi baik kita ikut je dia turun. Jadi apa-apa hal kita ikut apa yang diberitahu kepada kita tentang CS itu. Sebab saya rasa pada minggu depan ini mungkin sahaja dia sama je, sama ada market cuti ke market tak cuti ke, bagi saya dia lebih kurang sama je. Mungkin broker akan
alert ke, tengok macam mana retail trader. Tapi biasanya retail trader je lah masuk buat masa ni, sebab ada trader yang kental, tak kisah cuti ke tak cuti ke, bagi dia sama je. Macam saya pun sama je, bagi saya tak kisah cuti ke tak cuti ke, asal dia bergerak je, insyaAllah itu ada peluang untuk kita mendapatkan profit. Dan kalau dia gerak tu, dia gerak tak mengikut apa yang kita trade, maksudnya mungkin broker nak cari makan ke untuk ujung minggu, untuk minggu ini, sebab dia orang yang akan bayar profit kita. Ya kalau loss, kita yang bagi gaji kat dia orang. Jadi saya jangkakan untuk buy. Jadi kebetulan pada H1 ini kita sudah melihat GU ni telah naik semula, dan dia telah membentuk zone kat sini. Ada possible kita boleh buy di area sini, ataupun kita tunggu buy di area sini, kita tengok macam mana. Kalau dia memecahkan level ini, mungkin dia nak pergi sini. Jadi jarak ini kita mungkin boleh sell dahulu sampai ke bawah. Kita tengok macam mana reaksi nanti. Mungkin dia akan sampai ke sini, iaitu zone weekly yang saya katakan. Di weekly mungkin dia sampai ke bawah ni sebelum dia naik semula. Mungkin dia sampai ke bawah tu, mungkin kita boleh sampai di sini. Mungkin kat sini kita boleh try buy sampai ke atas. Jadi untuk dia naik atas lagi, dia kena breakout yang inilah 227, ataupun dekat area sini. Kita boleh ambil shadow ini, daily ni, sebab ke atas tadi dia memang tak dapat break yang atas tadi. Jadi sebelum dia nak break atas sekali tadi, dia kena breakout ini dulu. Kalau dia dah breakout ini, maka bolehlah kita hold position kita sampai ke atas tadi, iaitu di 37 kan. 37 kita tengok weekly apa, 378 378 kita ambil nombor tepat Ini dekat 9 juga, jadi kita ambil 379 lah. Okey, 379 Okey, mungkin kita target buy sampai ke 379 jadi dekat H1 tadi, untuk kita kurangkan kita punya risk, jadi kita target kita buy kat sini. Okey, kebetulan juga kita ada satu resistance yang kecil di sini, iaitu di H1. Kat sini resistance, nampak gaya resistance ni telah pun dipecahkan. Okey, resistance ni telah dipecahkan, maka potensi untuk naik tu telah pun wujud. Jadi mungkin dia akan sampai di sini saja. Mungkin kat sini kita boleh sell. Jadi apa-apa hal kita tengok nanti macam mana. CS tak bergerak sekarang ni, jadi kita tak boleh nak kata apa-apa. Cuma ini merupakan jangkaan saja. Jadi kita, macam saya akan target untuk buy dahululah. Untuk buy dahulu, sebab petanda pun dah ada. Jadi kita cuba untuk buy dulu. Kalau dia tak menjadi buy kita, jadi saya akan tukar kepada sell. Jadi begitulah analisa untuk GBP USD untuk minggu hadapan. Saya jangkakan saya akan buy untuk PGU ini, dan mungkin juga saya akan sell bergantung kepada keadaan semasa apa yang market bagi tahu kita. Jadi begitulah analisa untuk mingguan GBP USD. Semoga bermanfaat. Jadi saya CJJFX mengundur diri. Saya doakan anda semua berjaya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.